Ramadan tahun ini macam nak baiki bacaan Quran. Abang, boleh ajar adik baca Quran? Alhamdulillah. Bismillah, boleh. Adik solat zuhur dulu, nanti abang tunggu kat luar. Okey Ustaz Sanan, dalam episod DIY pada kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan panduan bagi sesiapa yang ingin mula belajar Al-Quran. Maka dengan itu boleh tak Ustaz kongsikan kepada kita apa itu Al-Quran dan kenapa ia sangat penting bagi orang Islam? Okey, Ustaz Martin, Quran ni adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril alaihi salam. Setiap bab, perkataan dan huruf termasuk susunannya adalah tauqifi. Yakni ianya semua tidak boleh terbuka kepada interpretasi. Al-Quran dalam bentuk penulisan dipanggil mushaf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Al-Quran juga disifatkan dengan 55 nama, antaranya adalah petunjuk dan rahmat dan bukti kebenaran dan cahaya. Al-Quran adalah rujukan utama dalam agama Islam. Setiap aspek syariah boleh dirujuk kembali kepada Al-Quran. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW, baginda bersabda dalam hadis bahawa ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahli baiti. Okey Ustaz Sanan, boleh tak kongsikan kepada kita apakah kepentingan dan fadilat membaca Al-Quran? Secara linguistik, Al-Quran bermaksud pembacaan. Walaupun seseorang itu tidak memahami Al-Quran, pembacaan Al-Quran itu adalah suatu ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Bahkan terdapat ganjaran yang sangat istimewa bagi mereka yang berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Masya-Allah Ustaz. Membaca Al-Quran tanpa memahaminya itu sendiri merupakan satu pencapaian. Makanya tiada masalah bagi mereka yang sedang belajar dan memerlukan masa untuk membaca Al-Quran. Tambahan dari itu, apakah lagi ganjaran bagi mereka yang membaca Al-Quran? Sebenarnya Ustaz Martin, terdapat banyak sekali ganjarannya. Antaranya adalah yang pertama syafaat, yang kedua ganjaran yang tak terkira, dan yang terakhir ketenangan dan ketenteraman. Kita dah tahu tentang kepentingan dan fadilat membaca Al-Quran. Apakah tujuan dalam kita membaca Al-Quran? Sebenarnya tujuan kita membaca Al-Quran ni adalah supaya kita dapat tadabbur, yakni memahami maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi nak merenungkan maksud Al-Quran sebenarnya memerlukan masa, kesabaran dan juga iltizam ataupun semangat untuk belajar. Antara cabaran yang boleh menghindarkan diri seseorang itu daripada memahami ayat suci Al-Quranul Karim adalah kekurangan dari sudut penumpuan, kesabaran dan kerendahan hati untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita ada banyak terjemahan untuk Al-Quran itu sendiri maupun juga tafsir-tafsirnya. Walaupun kebiasaan pada zaman ini informasi diterima dengan cepat dan mudah, Al-Quran seharusnya dibaca pada setiap hari tanpa tergesa-gesa. Ianya memberi bimbingan dan ilmu yang berterusan. Dan ini adalah antara mukjizat Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu datang kemudahan. Baiklah Ustaz Zanan, apakah cara yang terbaik untuk kita belajar membaca Al-Quran? Pada zaman ini, seperti mana kita maklum, kita boleh belajar Al-Quran ataupun belajar membaca Al-Quran dengan sentiasa mendengar pembacaan Al-Quran yang dirakamkan melalui audio atau video. Tetapi cara yang terbaik adalah melalui seorang guru yang dinamakan dalam bahasa Arab
talaqi seperti yang dicontohi dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana pula bagi mereka yang belum pernah baca Al-Quran? Apakah cara terbaik untuk mereka belajar membaca Al-Quran? Penting bagi seseorang itu mempelajari dan berlatih untuk menyebutkan huruf-huruf dan tahu tentang tajwidnya, iaitu makhraj, sifat huruf dan sebagainya. Ramai orang Islam di Singapura menggunakan cara-cara seperti tilawati, iqra, Qaidah Baghdadiyah, Ar-Ruhul Amin dan sebagainya. Ini boleh dicapai dengan seorang asatidzah yang bertauliah dalam bidang Al-Quran yang boleh membimbing, tegur kesilapan, memberi sebutan yang tepat untuk dicontohi. Jikalau seseorang itu baru sahaja bermula untuk membaca Al-Quran, dia harus elakkan diri daripada membacanya dari mula hingga akhir. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita berhenti dulu. Kita insya-Allah sebagai permulaan kita mulakan dengan surah-surah yang pendek dahulu insya-Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Ustaz Hanan dari awal hingga akhir adalah susunan Al-Quran itu. Makanya bagi mereka yang baru saja mula membaca Al-Quran, mereka bolehlah mula dengan surah-surah yang pendek. Kerana surah-surah yang panjang mungkin terlalu berat bagi mereka. Surah-surah pendek ini digelarkan sebagai Al-Mufassal. Bahkan surah-surah pendek ini juga mengandungi makna-makna yang bertemakan ajaran asas agama Islam kita, seperti akidah. Jadi Ustaz Hanan, apakah lagi tips-tips yang boleh Ustaz Hanan kongsikan kepada mereka yang ingin baru belajar Al-Quran? Okey, antaranya adalah perlunya untuk kita beristiqamah. Jadi contoh, jika ustaz itu terlalu sibuk, jangan pula kita pun sibukkan diri kita sampai kita lupa untuk mengulang kaji pelajaran kita dan sebagainya. Kalaulah kita ni nak jadi orang yang lebih baik bacaannya, perlu untuk konsisten, mungkin mingguan, ataupun mungkin lebih daripada sekali dalam seminggu. Juga jangan lupa untuk kita mengulang kaji dengan cara kita melihat semula rakaman video, boleh jadi melalui Zoom bersama ustaz kita dan sebagainya. Waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran adalah selepas waktu subuh kerana terdapat barakah di dalamnya. Di mana al-barakah fil bukurah, adanya berkat di waktu pagi. Dan antara yang lain adalah di antara waktu maghrib dan juga isyak. Seterusnya, kita perlu mendapatkan sokongan dari seseorang. Yang terbaik adalah daripada keluarga kita sendiri. Jadi ini adalah peluang bagi ibu bapa untuk memperbaiki diri serta mendidik anak-anak mereka. Ini juga boleh mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga. Jadi kita dah tahu tentang kepentingan, fadilat, bagaimana cara untuk kita membaca. Apakah adab-adab dalam kita membaca Al-Quran? Oleh kerana kedudukan Al-Quran yang mulia, sewajarnya untuk kita mematuhi ataupun menghormati Al-Quran ini dengan beberapa adab. Yang pertama, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mulakan dengan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Seperti isti'adzah, Imam An-Nawawi mengingatkan kita untuk bermula bacaan Al-Quran dengan mengatakan bismillah kecuali surah At-Taubah ataupun dinamakan sebagai Bara'ah, iaitu surah yang ke-9 dalam Al-Quran. Seterusnya, untuk kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Ia adalah sunnah untuk kita membaca Al-Quran dengan berwuduk. Tetapi kita juga dibenarkan untuk membaca Al-Quran tanpa berwuduk. Hukum ini berbeza dari memegang Al-Quran, iaitu mushaf. Memegang mushaf memerlukan seseorang itu untuk berwuduk. Namun, jika Al-Quran itu mengandungi tafsiran yang lebih daripada ayat-ayat Quran, dibenarkan untuk memegang tanpa wuduk. Adab yang terakhir yang ingin saya kongsikan adalah membaca Al-Quran dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Para ulama pernah mengatakan bahawa bacaan Al-Quran dengan tartil adalah lebih baik kerana ianya lebih mudah untuk kita bertadabbur. Bahkan antara sifat bacaan Rasulullah SAW yang telah disifatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah qira'atan mufassaratan harfan-harfan, yakni jelas perkataan demi perkataan. Jika anda ingin belajar dengan lebih lanjut tentang pembacaan Al-Quran, silalah tonton video Ustaz Hanan. Ia digalakkan sangat untuk belajar dengan seseorang guru ataupun ustaz
ataupun daripada seorang ahli keluarga sendiri yang sudah fasih membaca Al-Quran. Kita doakan agar semua diberi taufik dan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Tidak ada terlambatnya untuk belajar membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk manusia sejagat, baik yang muda mahupun yang tua. Al-Quran sedia untuk menjadi pendamping kita.